Messi. Sebelum dia. Aduh, sebenarnya bang, udah di apa ini?
On point. Okay, hai semua. Selamat petang. Okay, so selamat datang ya ke rancangan Sembang Santai Nutritionist kami pada petang inilah. So, tanpa membuang masa lagi, saya akan perkenalkan diri saya. Okay, saya sebagai pegawai sains pemakanan ataupun lebih dikenali sebagai nutritionist, Puan Lim Yoha daripada Klinik Kesihatan Karak. Okay, bersama saya pada pagi ini kita ada 3 orang ahli panel lah untuk mengupas topik kita pada hari ini, iaitu anak makan apa di sekolah. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan share video kami pada petang ini di Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. So saya perkenalkan terus ahli panel kita pada petang ini. So ahli panel kita yang pertama yang jejaka tampan di sebelah saya ini, Encik Muhammad Rahimi, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dari SK Sungai Dua. Selamat datang. Yang seterusnya ada Puan Rosmilia, pengusaha kantin dari SMK Bentong. Dan akhir sekali, gadis jelita yang berbaju kurung di hujung sana ialah Puan Nur Azani, ahli PIBG SK Karak. Selamat datang semua. So nampaknya sekarang kami telah mencecah 85 viewer. Terima kasih kepada semua yang menonton pada petang ini. Teruskan lagi like dan share supaya semua orang dapat ilmu pada petang inilah berkaitan dengan pemakanan sihat anak di sekolah. So bercakap tentang topik kita pada petang ini. Anak makan apa di sekolah? Penting tu kan, sebabnya kita tahulah anak-anak ni semua kebanyakan masa mereka pada waktu siang ni di sebelah pagi adalah di sekolah. Jadi pemakanan di siang hari tu sangat penting lah. Kita nak tahu juga kan anak makan apa, makanan yang diorang makan tu sihat ke tidak kan. Jadi saya jemput ahli panel kita daripada berbagai bidang untuk berkongsi lah dan sharing kan tentang pemakanan sihat anak-anak di sekolah. So tanpa membuang masa saya teruskan dengan peranan saya pegawai sains pemakanan. Apa yang saya lakukan untuk membantu menggalakkan kanak-kanak ni untuk makan sihat di sekolah. Sebabnya seperti semua sedia maklum, baru-baru ni pun Menteri Kesihatan kita kan ada share tentang isu bantut. Isu bantut ni dah semakin berleluasa dah di Malaysia. Sampaikan dekat Pahang ni dah mencatat antara yang tertinggi lah di Malaysia ni. So sebab tu kalau boleh kita kena bendung lah masalah ini agar tidak semakin serius. So peranan saya sebagai pegawai sains pemakanan, apa yang saya buat? So selalunya saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pantau menu makanan minuman yang dijual di kantin sekolah lah. So kalau boleh tengok poster yang berada di skrin anda sekarang, adalah makanan dan minuman yang dilarang dijual di kantin sekolah. Contohnya adalah seperti makanan yang diproses, gula-gula dan coklat, makanan ringan, produk konveksi ais dan aiskrim, makanan yang dijeruk, minuman teh dan kopi dilarang jual untuk kanak-kanak atau pelajar sekolah, produk makanan segera, makanan berkrim atau bersalut gula, minuman isotonik, botani berperisa dan berkarbonat, minuman cordial ataupun minuman yang telah ditambah topping, creamer ataupun minuman 3 dalam 1. Selain itu, makanan dan minuman yang melampaui tarikh luput, makanan yang berupa permainan atau dijual bersama permainan, dan akhir sekali makanan dan minuman yang beralkohol. Senarai-senarai ini adalah dilarang sama sekali untuk dijual di kantin sekolah. Seterusnya, poster yang kedua yang puan dan tuan boleh lihat adalah makanan dan minuman yang boleh dijual di kantin sekolah. So antaranya macam buah-buahan, nasi, mi, bihun, kuih tiaw, bijirin sarapan pagi, hidangan lauk pauk, sayur-sayuran, roti ke sandwich. Selain tu kuih muih lah, tapi kuih muih ni pastikan bukan yang bersalut gula lah. Biskut, snack, snack sihat, contoh macam jagung rebus, ataupun kismis, kurma, kacang kuda rebus. Seterusnya minuman yang dibancuh, contoh seperti minuman bermalta ataupun jus buah.
ya, bukan cordial ya. Lepas tu minuman sedia diminum seperti susu, minuman soya ataupun susu yang berkultur. Okey, so di sini juga ingin saya kongsikanlah sedikit berkaitan dengan borang pemantauan penjualan makanan dan minuman di kantin sekolah. So bila pegawai sains pegawai sains pemakanan masuk ke sekolah, kita akan guna pakai borang inilah, okey, untuk memantau penjualan makanan minuman di kantin sekolah. So adalah kalau diikutkan dekat sini ada 100 markah. Okay, so ada tentang kena ada pamerkan kandungan kalori makanan. Lepas tu ada list makanan minuman yang dilarang jual. Okay, seterusnya menyediakan sekurang-kurangnya satu jenis hidangan buah-buahan, menjual hidangan sayur ataupun gunakan sayur dalam hidangan, menjual sumber protein secara berasingan. Yang ni penting, pastikan ada air kosong atau air mineral. Dan akhir sekali menjual hidangan yang menggunakan kaedah masakan yang lebih sihat seperti rebus, sup, kukus dan bakar. Okey, untuk grade kepatuhan pula, patuh tu kena 61 dan ke atas. Kalau 60 dan ke bawah tu maksudnya tak patuh lah. Okey, so bila tak patuh ni, kita akan hantar pelaporan lah ke pihak PPD. Okey, seterusnya akan ni lah, tengoklah nak kena ambil tindakan ke macam mana kan, teguran ke. Okey, kita akan bincang lah. Okey, so itu sahaja yang saya ingin kongsikan tentang makanan minuman yang boleh dan dilarang dijual di kantin sekolah. Okey, so tanpa membuang masa lagi, saya teruskan pula kepada Encik Rahimi lah. Okey, so dengan Encik Rahimi saya ingin bertanyalah apa peranan Encik Rahimi sebagai guru di sekolah untuk memastikan kanak-kanak di sekolah ni mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang berusaha Puan Lim Yok Ha selaku moderator dalam forum ini. Ya, yang saya hormati rakan-rakan panel, Puan Nur Azani dan juga Puan Rus Milia Muhammad Nayan. Yang saya hormati juga semua staf Klinik Kesihatan Karak, staf-staf daripada pejabat kesihatan daerah Bentong ni, ramai rakan-rakan lama saya sebenarnya, pejabat kesihatan daerah Bentong ni. Kemudian yang dihormati juga puan-puan, tuan-tuan yang bersama-sama di dalam sesi sembang santai nutrisi pada petang yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya meneruskan bual bicara ini, saya nak berkongsi sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik dari kami, rezeki yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Jadi ayat ini jelas membawa maksud rasul-rasul dan juga mereka disuruh makan makanan yang baik-baik, yang halal, yang sihat, yang direzekikan oleh Allah kepada mereka, kerana makanan yang halal dan sihat ini menjadi syarat utama bagi kesucian amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik pada topik kita, sembang santai petang pada petang ini, anak makan apa di sekolah? Mak ayah tanya, anak makan apa di sekolah? Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa prihatin tentang kebersihan, keselamatan dan kualiti makanan anak-anak di sekolah. Dan pengurusan dan pemantauan dilaksanakan bagi memudayakan pengambilan makanan sihat dan seimbang di kalangan warga sekolah. Yang pertamanya, penyediaan makan di kantin sekolah. Yang kedua, penyediaan makanan bagi bantuan rancangan makanan tambahan ataupun RMT bagi murid yang terpilih lah. Yang ketiga adalah program susu sekolah ataupun PSS, atau dulu kita kenali sebagai program susu sekolah. Program susu sekolah Malaysia, Satu Malaysia. Dan yang seterusnya adalah makanan asrama. Baik, apakah peranan yang dimainkan? Apakah yang peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah, oleh pihak guru untuk memastikan makanan ini sentiasa terjaga di sekolah? Setiap hari sebenarnya kontraktor pengusaha makanan, puan, perlu melaksanakan pemeriksaan penilaian ke diri di semasa mengendalikan makanan ini.
Dan dulu kita ada borang kendiri 1A, ya. Yang itu dilaksanakan oleh kontraktor. Kemudian guru ataupun jawatankuasa kantin sekolah ni dia akan memeriksa borang berkenaan dan mengesahkan. Dan setiap minggu pula GPK HAM ataupun GPK yang lain, guru penolong kanan, dia akan memeriksa pula borang berkenaan, borang 1A, dan dia akan semak pula, dia akan masukkan pula dokumen berkenaan ke dalam borang 1B. Kemudian laporan-laporan ini dihantar ke PPD pada setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya. Tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan tengok di sini, setiap hari pemantauan sangat ketat untuk penyediaan makanan. Rasanya terjamin tak makan anak-anak sekolah di sekolah kita, terjamin sangat. Sebenarnya kalau pengurusi kantin ni, dia berhenti kantin sekolah, dia bisnes di luar, serasanya kualiti makanan mereka semua baik. Sebab di sekolah ni sangat ketat. Sangat ketat. Baik. Selain daripada itu sebenarnya, guru-guru kita juga sentiasa memberi nasihat lah kepada anak-anak murid kita ini, dan guru sentiasa menggalakkan anak-anak murid kita membawa bekalan makanan yang sihat lah. Tidaklah, dan kita harap mama ayah tidaklah membekalkan anak-anak dia. Dia bekal juga, tapi dia bekal nugget, bekal burger. Itu tak jadilah juga kan. Jadi kita guru-guru sentiasa nasihatkan membekalkan makanan yang sihat, membawa bekal air kosong, membawa buah-buahan, ya, dan menasihati juga murid-murid ini. Ini cabaran yang besar sebenarnya, menasihi murid-murid ini supaya tidak membeli makanan ataupun snack yang tidak sihat di luar pagar sekolah. Ini program-program yang dibuat sekolah. Selain itu sebenarnya pada setiap minggu kita ada perhimpunan, dan setiap perhimpunan biasanya pihak sekolah akan nasihatkan pada murid-murid ni tentang permakanan yang sihat. Okey, itu saja setakat ini. Puan moderator, saya serahkan semua. Okey, terima kasih Encik Raimi. Sangat baguslah perkongsian daripada Encik Raimi berkaitan dengan peranan guru di sekolah untuk memastikan amalan pemakanan sihat pelajar di sekolah lah. Saya rasa banyak lagi sebenarnya Encik Raimi nak kongsikan, tapi sebab masa mencemburui kita, so kita tak dapat nak lebihkan lagi lah. Mungkin tengoklah insyaAllah kalau ada rezeki kita nak share lagi di lain hari, lain masa. Okay, so tanpa membuang masa, so kita akan break sebentar, kita akan rehat sebentar dan kita akan saksikan sedikit tayangan video lah berkaitan dengan panduan pemakanan minuman dan makanan yang dilarang dan boleh dijual di kantin sekolah. Okay, terima kasih.
Okey, so telah anda saksikan tadi ya sedikit tayangan video lah berkaitan dengan minuman makanan yang dilarang dijual di sekolah lah. Okey, so berbalik semula kepada topik kita ya, kita teruskanlah dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Rosmelia ya. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan terima kasih kepada 140 orang viewer setakat ini ya. Terima kasih kerana sanggup hadir petang ini untuk mendengar ya sesi kami pada petang inilah ya, Sembang Santai Nutritionist bertopik anak makan apa di sekolah. So teruskan like dan share ya di Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Lupa saya nak bagi tahu tadi, di hujung sesi ini kita akan ada soalan quiz ya. Kita ada 3 soalan dan kita akan pilihlah pemenang yang bertuah tu. So teruskan bersama kami ya, dengar isi-isi penting daripada ahli panel kita ya. Lepas tu kita akan ada quiz di akhir sesi. Di akhir sesi ini juga kita akan share link kehadiran. Okay, so jangan ke mana-mana, setia bersama kami sehingga akhir sesi ini. Okay, so Kak Mel dah tak sabar-sabar dah tu. Okay, so kita teruskan ya dengan Kak Mel, ya, Puan Rosmelia. Apa peranan Puan Ros sebagai pengusaha kantin di sekolah untuk memastikan kanak-kanak ni mendapat pemakanan yang sihat di sekolah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi, rakan-rakan panel dan juga sahabat-sahabat daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan. Terima kasih beri peluang kepada saya untuk sertai program seperti inilah. Sebagai pengusaha kantin, bukan ibu bapa saja yang memikirkan nak anak makan apa di sekolah. Pengusaha kantin juga memikirkan nak masak apa hari ini, nak menjual apa hari ini di sekolah. Tetapi dengan adanya panduan-panduan daripada Kementerian Kesihatan, pihak pengusaha kantin tak ada langsung sebarang masalah lah untuk memikirkan apa yang harus dijual dan diberi kepada anak-anak untuk makan. Sebab saya sendiri juga sebagai seorang ibu lah, jadi kita pun risau juga anak makan apa, sihat ke tak semua. Tapi dengan setiap hari di sekolah saya lah, di kantin yang saya uruskan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong ni, alhamdulillah buat setakat ni saya tak pernah lagi lah menjual makanan-makanan yang dilarang lah, seperti sausage ke, air-air berkarbonat semua tu tak. Contoh kalau pelajar suka makan burger, di sekolah di kantin pun jual juga, tapi patty dia tu kita buat sendiri daripada dada ayam. Kadang kita grill semua, lepas tu sayur pun tetap ada juga. Tetap menjaga kualiti lah, maksudnya apa yang kita nak anak kita makan, kita jual di sekolah buat masa ni lah. Begitu juga nasi pun ada juga, nasi lemak tu tetap ada juga. Tapi kita masih lagi kawal portion, kawal dia punya nutrition, semua ada. Kalau dari segi buah, kadang-kadang budak-budak ni dia tak nak makan sangat, tapi kita tukar, kita jualkan air jus lah, jadikan jus. Malta dan Milo tu tetap ada lah, itu memang akan budak-budak pilihan pertama diorang di sekolah. Air kosong pun sama juga, mineral water lah, kita akan jual pada diorang. Contoh selain daripada burger, nasi semua tu, tetap jual tortilla wrap, sama juga, isi ayam juga dalam. Pun kita letak sayur semua, maksudnya makanan tu kita rasa okey, sihat, sesuai untuk anak-anak belajar. Kenyang, dia punya portion tu semua. Kira tak adalah kita rasa risau apa yang anak kita makan di sekolah. Selagi kita sendiri fikir, oh ini anak-anak kita. Hari ni anak-anak yang datang beli tu, anak-anak kita juga. Jadi saya tak ada masalah lah untuk memberi atau berjual atau memikirkan apa nak jual untuk pelajar-pelajar dan anak-anak di sekolah. Terima kasih Puan Ros. Bagus kalau ada 10 pengusaha kantin macam ni, saya rasa kurang dah masalah kanak-kanak yang berlebihan berat badan dekat Malaysia ni dan masalah bantut jugalah mungkin dapat diatasi lah dengan amalan pemakanan sihat ni. Okay, so terima kasih Puan Ros. Okay, seterusnya kita teruskanlah dengan Puan Azani, ya, wakil ahli PIBG daripada SK Karak, ya. Okay, jadi Puan Azhar, saya nak tanyalah kepada Puan Azhar, ya, sebagai ibu, apa Puan Azhar rasa peranan sebagai seorang ibu ataupun peranan sebagai ibu bapa lah untuk memastikan anak-anak kita kat sekolah ni dapat mendapat pemakanan yang sihat. Apa peranan ibu bapa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator kita dan 2 orang panel pada petang ni. Bila Puan Moderator menghubungi saya, dia kata, Kak Azhar,
nak tak share satu topik ni, anak makan apa kat sekolah? Kita punya teruja, nak. Seronok, kita seronok sebab itu adalah topik yang akan saya bincangkan setiap hari dengan anak saya. Abang makan apa kat sekolah? Bila anak balik sekolah, 3 perkara saya akan tanya. Balance belanja berapa? Homework ada ke tak? Makan apa? Balance belanja kita tanya sebab melalui belanja tu kita tahu dia beli apa di sekolah. Kalau kata baki RM4, awak makan apa je di sekolah? Jadi melalui baki tu, okey dia kata abang makan ni. Okey, kita tahu dia berbelanja sekolah. Abang makan apa di sekolah? Hari ni makan nasi ayam. Sedap. Kadang-kadang mak-mak ni dia bersaing tau dengan makcik kantin. Istilah makcik kantin kan? Istilah dia makcik kantin. Umi masakan makcik kantin ni sedap lah. Kita rasa okey. Kadang-kadang kita sebagai selaku mak saya suka bawa bekal anak sebab kita rasa masakan kita tu adalah terbaik. Masakan kita tu lah yang paling bersih. Kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang dia bawa balik bekal tau. Sebab tercabar dengan makcik kantin. Sedap sangat. Tiba-tiba kata makcik kantin punya menu ni sedap lah Umi. Habis bila nak makan bekal Umi, sekarang abang makan. Nak jaga hati kita kan. Sebab dia kata anak-anak ni bila tengok menu kita, dia tengok kawan dia beli. Oh sedap. Dan dia kata setakat ni memang abang habis makan. Maknanya portion tu sesuai untuk anak-anak kita kan. Dan sepanjang anak saya bersekolah di SK Karak, tidak pernah lagi berlaku keracunan makanan. Tak ada lagi anak-anak sakit perut, tak pernah lagi. Dan anak-anak saya kata kantin bersih, menu pelbagai menu. Dan yang terbaru kata sekolah menyediakan mesin air mineral. Jadi bagi kami ibu bapa ni kan sekolah pagi petang. Bila pagi tu ais botol dah habis. Nak bawa dia botol berat beg kan. Jadi kata best lah. Jadi saya ucapkan tahniah pada mana-mana sekolah yang menyediakan mesin air mineral ni sebab bagi saya, bagi ibu bapa, air mineral ni adalah bekal wajib. Bekal wajib. Sebab kita minum air manis ni tak puas tau. Air mineral ni adalah tak ada kalori, zero kalori dan sangat bermanfaat pada budak-budak. Jadi memang pada saya wajiblah menyediakan, membekalkan anak air mineral. So tadi saya tertarik dengan Cik Remy kata membeli makanan luar. Itu kesiapan saya pada anak yang pertama. Sehingga anak saya obesiti. Sebab saya membiarkan anak saya melakukan perkara itu. Dan untuk anak seterusnya saya cuba mengelak. Dan berusaha untuk tidak membeli makanan di luar pada sekolah. Jadi memang saya selaku ibu menggalakkan ibu-ibu bapa menyediakan bekal, bento kan. Bila saya tengok kat kawan-kawan buat bento, menariknya bento, sweetnya, cantiknya. Jadi anak pun menarik. Yang kata anak kita pun tu tertariknya nak makan, sayang nak makan tu, cantiknya kan. Dan bekal dan juga air masak. Air mineral, air masak tu adalah kewajipan lah pada saya. So kalau rasa nak anak tu puas hati makan, nak sedap, nak rasa menu tu yang best-best, kita bekalkan. Jadi kita jangan pertikaikan kantin dengan harga RM2, RM3, hidangannya kayangan. So kita kena berpada-padalah dan yang penting anak wajib makan. Supaya dia belajar dengan hati yang tenang, kita pun senang. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Azhar. Betul kalau untuk makluman semua memang kita ada sebenarnya garis panduan di mana kita melarang penjualan makanan minuman di luar pagar sekolah. Memang ada garis panduan lah, memang tak dibenarkan pun sebenarnya So tapi baguslah sebab nampak sekarang pun dah makin berkurang kan. Memang dah tak ada lah penjualan sebab kita tak naklah nanti ada isu-isu kan yang tak sedap lah kan. Okay, so terima kasih Puan Azhar. Okay, so setakat ini kita telah mencecah 175 viewer. Terima kasih semua yang sanggup sudi meluangkan masa bersama kami petang ini dan masih lagi setia bersama kami. Jangan lupa teruskan bersama kami sehingga akhir sesi sebab kita akan share link kehadiran di akhir sesi ini untuk siapa yang nak dapatkan ECJ boleh isi link kehadiran tu. Kalau tak nak pun boleh isi juga, kita akan bagi juga Lepas tu kita ada soalan jugalah quiz di akhir sesi dan kita akan ada pemenang lah kita akan post hadiah tu untuk para pemenang kita. Okay, so dah habis dah
cerita pasal peranan guru, peranan pengusaha kantin, peranan ibu bapa kan, untuk memastikan pemakanan anak sihat di sekolah kan. Okey, so seterusnya saya nak tanya pula soalan. Okey, boleh tak Encik Rahimi, Puan Ros, Puan Azhar kan berkongsi apakah cabaran ke ataupun apa-apalah yang nak sharing, harapan ke kan dalam memastikan anak-anak kita kat sekolah ni dapat pemakanan yang sihat. So kita mulakan dengan Cik Rahimi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik-baik, saya suka sebut berkaitan dengan cabaran. Saya nampak ada 3 cabaran kerana di sekolah ni. Yang pertamanya, terdapat kalangan anak-anak kita ni, apabila mak ayah dia bagi belanja, dia belanja di sekolah, mungkin macam Puan maklumkan tadi, mungkin kalau kita takut kita bagi duit yang berlebih, kita dah bagi bekal, tapi dan kita bagi juga duit belanja. Kita takut nanti duit belanja tu dia tidak beli makanan di kantin, dia simpan. Dia simpan duit tu untuk dibeli makanan di luar. Ini makanan di luar ni yang memang di luar kawalan kita lah. Tapi apa tindakan cikgu? Biasanya cikgu macam saya maklumkan tadi lah, kita akan beri nasihat kepada murid-murid ini. Kita sentiasa beri nasihat dan kita buat program murid-murid ini, beri kesedaran kepada mereka tentang pemakanan yang sihat lah. Tentang pemakanan yang sihat. Jadi seterusnya sebenarnya di peringkat sekolah juga kita ada program, kita ada kelab doktor muda. Di dalam kelab doktor muda ni juga sebenarnya dia ada program tentang pemakanan sihat. Program tentang pemakanan sihat. Kemudian seterusnya saya nampak cabaran yang seterusnya adalah masih kurang kesedaran di kalangan ibu bapa penjaga lah tentang pemakanan yang sihat untuk anak-anak mereka ni. Yang ni pun mungkin kena apa tu, promosi yang hebat lah di media-media sosial. Betul. Untuk mendidik ibu bapa penjaga ni lah. Dan seterusnya tentang satu lagi yang saya ingat yang apa cabaran yang besar di sekolah adalah, Puan beritahu tadi, adalah murid bantut ni. Murid bantut. Murid ni sebenarnya tumbuh sarang dia tidak normal akibat pengambilan makanan yang tidak seimbang. Betul. Dalam tempoh yang lama. Sebab itulah dia menjadi bantut. Jadi kesan dia apabila dia kurang zat makanan ini, murid ni tidak aktif. Bukan sahaja tidak aktif dalam pembelajaran, tetapi dia tidak aktif juga dalam kegiatan core curriculum. Jadi ini akan memberi kesan juga kepada prestasi sekolah lah. Jadi saya sebut itu saja, itulah sebenarnya 3 cabaran yang saya nampak di sekolah. Terima kasih Cik Rahimi. So memang betul lah agak mencabar sebab tu kita nak tahulah kan, sebab lain-lain pihak lain dia punya cabaran kan yang dihadapi. Macam kami pun ada cabaran kami jugalah kan, Cik nak sharing juga kan sebagai proses makanan, sebab kadang-kadang kalau sekolah yang patuh kepada penjualan ni memang baguslah, pergi pun happy je kan. Saya semak isi borang tu macam gembira je, 100, 150 lebih kan. Kalau yang ada masalah tu kita akan bagi teguran dululah secara berhemah kan, supaya bagi tahulah balik. Mungkin sebab ada yang petanda baru ke kan, pengusaha kantin yang baru, so diorang tak familiar lagi dengan yang panduan penjualan makanan minuman di kantin sekolah ni lah. Tapi itulah, tengoklah, insyaAllah, alhamdulillah lah, lepas kita bagi teguran, kebanyakannya memang berubah lah ke arah yang lebih baik lah, ikut panduan yang diberikan tu lah. Okay, so sebelum kita pergi kepada Kak Mel, Puan Ros, kita siapa-siapa audience kalau ada soalan ke apa kan kepada saya ataupun ahli panel pada petang ini, boleh drop kan ataupun komen di ruangan Facebook. Nanti insyaAllah akhir sesi nanti kita akan jawab lah kalau ada soalan. Okay, jangan bagi soalan yang susah-susah. Okay, seterusnya kita teruskan dengan Puan Ros. Okay, ada isu ke, cabaran ke ataupun nak kongsi apa-apa je tentang penjualan makanan di kantin sekolah? Kalau untuk pengusaha kantin, cabaran sekarang ni yang paling utama ialah dengan kenaikan harga barang lah. Harga barang semasa, bahan mentah semua. Jadi bila kenaikan yang tak menentu ini yang mengganggu untuk proses menyediakan makanan dengan lebih sempurna. Contoh dari segi portion ayam lah. Contoh dah terpaksa kecilkan sedikit. Jadi cabaran dia untuk memikirkan lah apa yang boleh dijual selagi mengikut aspek dan skop dan juga peraturan-peraturan daripada kesihatan untuk jual tu. Terpaksa kita
potonglah, cut lah kan. Apa-apa Sesuai semua ikut selagi harga lah. selagi dia masih sihat. Hidangan tu masih sempurna dengan sihat lah. Tak mengganggu pelajar punya apa orang kata dia dapat kenyang, makan dengan lebih sempurna semua kan. Dia ada juga sekolah-sekolah yang dia boleh bertolak ansur, boleh bagi je kenaikan harga. Contoh biasanya ayam tu RM1, sekarang ayam dah mahal, jadi sekolah boleh je toleransi, bagi je RM2 seketul macam tu untuk dijual. Jadi pengusaha kantin pun tak adalah masalah sangat. Macam tu contoh macam isu-isu RMP kan, semua tu harga terlalu murah lah. Jadi kalau kita tengok yang di Facebook ke mana ke, portion tu terlalu sikit kan, macam tak logik. Tapi sebenarnya pengusaha kantin pun pening juga memikirkan macam mana. Sebab dalam satu jualan tu pengusaha kantin terpaksa memikirkan kos, berbagai-pelbagai kos. Kos bahan mentah tu, dari situ juga nak ambil untuk gaji pekerja, kos-kos sampingan plastik ke apa ke, semua tu memang naik lah sekarang. Jadi diharapkan mana-mana agensi ke, mana-mana kementerian ke dapat berfikir samalah untuk mengurangkan beban-beban ni lah. Itu je lah kalau dari segi pengusaha kantin. Okey, terima kasih. Tapi betul yang Puan Ros cakap tu, sebab setiap kali bila saya pergi sekolah untuk cek kantin pun memang hampir semuanya mengalami isu yang sama lah, masalah yang sama tentang harga kan. Sebab kita semua pun tahu kan, semua benda naik-naik harga kan. Ayam naik, minyak naik, sayur naik, semua naik kan. Gaji je tak naik-naik lagi kan. So memang kita sangat faham lah masalah yang dialami oleh pengusaha kantin sekolah. Sebab tu kena ada toleransi, tolak ansur jugalah antara pelbagai pihak ni bagi dalam memastikan anak kita ni dapat pemakanan yang sihat lah. Tak boleh lah macam nak strict sangat pun tak boleh kan. Tapi walaupun macam mana kita kena cuba jugalah ikut panduan yang telah ditetapkan lah kan. So itulah, tapi kami faham lah dengan masalah Puan Ros tu. Itulah saya pun harap juga kan lepas ni dapatlah juga naik kan harga sikit ke apa, sebab kesian juga pengusaha kantin kan. Memang hampir semua sekolah share masalah yang sama. Okay, so saya sangat memahami. Okay, terima kasih Puan Ros. Okay, seterusnya Puan Azhar, sabar, tak sabar dah tu nak share. Dia banyak sharing sebenarnya ni. Kalau bagi sejam pun boleh dia ni. Okay, so teruskan. Apa cabaran ke, perkongsian lah apa-apa tentang pemakanan sihat anak di sekolah. Harapan loceng waktu rehat tu kan. Jangan kata anak kita dulu-dulu pun kan. Excited. Loceng rehat tu ada loceng yang dinanti-nantikan. Kan? Berlari-lari. Waktu pandemik sangat kesian kan. Duduk dalam kelas kita kesian, budak-budak tak merasa macam kita. Lari-lari berebut makanan tumpah, makanan kena baju. Tak merasa kan. Sekarang ni dah boleh makan kantin kering. Berlari kantin. Harapan saya kepada semua pengusaha-pengusaha kantin, masaklah dari hati. Masaklah seperti mana kalian masak di rumah supaya anak-anak ni seronok. Ibu bapa yang mencari duit untuk bagi anak-anak ni makan, RM2, RM3, sekarang ni RM6 paling sikit saya rasa. Berata badan RM6 tu untuk seorang anak Betul. Dan mengharapkan supaya makanan yang diterima adalah setimpan dengan apa yang anak-anak ni belanjakan. Kerana anak-anak ni menanti momen rehat itu. Walaupun makanan tu pada kita alah ini je, tapi momen makan bersama kawan, makan, tengok makanan, makan bersama, berebut makanan, momen kita juga satu ketika dulu. So mengharapkanlah supaya pengusaha kantin masak seperti mana masak di rumah. Bagilah anak-anak kami makan, rasa air tangan yang korang masak kat rumah tu. Dan untuk ibu bapa kat luar sana, kalau rasa nak makan yang the best, yang terbaik adalah masakan ibu itu sendiri. Jadi kita bekalkan mana kita mampu, buatlah bento cantik-cantik, hiaslah cantik-cantik. Masak kita rasa mampu, buat nasi goreng, kita bagi nasi goreng, janji air tangan kita. Dan satu lagi saya tekankan, wajib bawa bekal air masak. Jangan kata anak-anak kita pun. Okay, itulah harapan saya. Okay, so terima kasih Puan Azhar atas perkongsian tadi. Terima kasih. So kita dah dengar lah cabaran-cabaran dihadapi oleh pihak guru, pihak pengusaha kantin dan harapan lah oleh ibu bapa. Okay, so teruskan lagi bersama kami di ujung sesi dan Abir dan ni sikit lagi. Okay, sebelum saya buat rumusan, okay, sebelum saya tanya soalan, kita akan select pemenang. Okay, so saya nak buat kesimpulan sikit lah. Tapi sebelum buat kesimpulan tu, lagi sekali saya share lagi sekali satu pusingan.
nak share apa-apa ke, nak buat rumusan apa-apa lagi ke. Sebab Cik Raimi banyak ni dia nak share ni. So kita teruskan, kita buka lagi. Sebab kita memandangkan kita ada masa lagi. So kita bolehlah go satu round lagi. Nak sharing apa-apa lagi ke tentang pemakanan sihat anak di sekolah ni. Tak kisah apa-apa pun. Nak buat rumusan ke apa. Okay. So teruskan bersama kami. Jangan lupa like dan share di Facebook Pusat Maklumat Pemakanan. Dan kami akan share link kehadiran di akhir sesi nantilah. Jadi kalau ada apa-apa soalan, tak kisah nak tanya apa-apa pun kan. Dekat Encik Raimi ke, kat Puan Ros ataupun Puan Azhar ataupun saya sendiri. Boleh je tanya di ruangan komen Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang tu lah. Okay. So kita teruskan, nak buat rumusan ke, nak sharing lagi ke? Okay. Kalau tak nak sharing pun tak apa. Baik, saya sedikit daripada saya sebelum akhir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tajuk sembang-sembang santai petang kita, anak makan apa di sekolah. Sebenarnya bukan di sekolah saja, anak makan apa di rumah, anak makan apa di luar sekolah. Jadi kesimpulannya sebenarnya, peranan ini bukan saja di sekolah. Sekolah dia mendidik. Peranan ini sebenarnya dimain oleh semua pihak. Pihak sekolah, guru, pihak ibu bapa di rumah. Begitu juga di luar. Kita mengharapkan semua orang memainkan peranan. Baik, akhir kata ataupun serangkap pantun daripada saya. Singgah makan di rumah Cik Suri, hidangan ulaman dan sambal tumis. Pilihlah makanan rendah kalori. Hadkan makanan berlemak dan manis. Baik, saya serah kepada moderator. Bagus, ada penutup pantun lagi. Saya pun tak sediakan pantun. Terima kasih Cik Raimi. Puan Ros ada nak share apa-apa? Last kata daripada saya, jangan risau anak-anak di sekolah walaupun bukan anak-anak saya tapi tetap saya anggap anak-anak saya. Jadi apa yang saya sediakan adalah untuk anak-anak saya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ros. So itulah sepatutnya memang macam itulah kan. Kalau saya rasalah sebagai pengusaha kantin ni, kalau boleh kita kena masak macam bak kata Puan Azhar lah, masak daripada hati yang ikhlas lah. Apa yang kita nak anak kita makan, itulah yang kita masak kan. So kita tak, sebab kita tak nak juga anak kita makan makanan yang tak sihat dekat sekolah kan. Okay, so Puan Azhar ada nak share apa-apa penutup? Betul kata macam Encik Raimi kata, pantau pemakanan anak-anak kita sebab macam mana ya, anak kita tu ataupun kita adalah apa yang kita makan. Kalau anak kita tu bulat, montel, maksudnya apa yang dia makan tu kita tahu dah apa. Jadi jangan melakukan kesilapan macam saya, anak first, manja, beli. Nak apa? Nak nugget makan, nak air berkarbonat, silakan. Akhirnya obesity dan dia sendiri rendah diri. So duit belanja tu memang dia tak beli, macam Cik Raimi kata, tak beli pun kat kantin. Sebab nak beli kat luar. Makanan luar tu lagi menarik. Jadi kesilapan saya tak pantau, anak sulung, manja. So bila berlaku obesity, kita tengok anak kita dah mula orang ejek, gemuk busuk. Oh tak boleh. Okay, so kita pantaulah pemakanan kita, jaga pemakanan kerana apa yang kita makan itulah diri kita. Okay, terima kasih Puan Azhar. So rasanya kita dah sampailah ke hujung sesi kita. Okay, so saya buat rumusan sikit lah. Okay, so tentang peranan tu memang masing-masing setiap pihak ni dia ada peranan dia yang tersendiri lah. Okay, so macam pegawai sains pemakanan ni rumusan ya. Sebagai pegawai sains pemakanan ni kita akan pantau menu sihat di kantin sekolah. So kita akan check penjualan makanan minuman di kantin sekolah. Kita akan pantau juga RMT tadi kan, program rancangan makanan tambahan. Lepas tu kita akan check jugalah menu di asrama sekolah. So dia adalah garis panduan dia. Kita akan pantau lah, pastikan makanan yang disedia, yang dijual ni mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Okay? Untuk yang peranan guru pula amat penting lah. Lepas tu dia pun ada beberapa program kan untuk membudayakan amalan pemakanan sihat di sekolah. Contohnya yang tadilah penyediaan makanan sihat di kantin kan, program rancangan makanan tambahan RMT, program susu sekolah, dan kita ada program asrama jugalah di sekolah. Okay, so yang seterusnya pengusaha kantin peranan dia macam yang Kak Mel cakap tadi memang jelas walaupun ringkas tapi sangat jelas dan tepat lah kot. Kan dia sediakan makanan ikut garis panduan. Lepas tu apa yang dia rasa anak dia nak makan, dia sediakan yang tu. Sekiranya makanan sihat lah kan.
Okay, so terima kasih lagi sekali Puan Ros. Bagus kalau ada pengusaha kantin macam ni. Lepas tu yang terakhir sekali, wakil ibu bapa dia pastikan, peranan sebagai ibu tu dia pastikanlah anak dia bawa bekal yang sihat ke kan. Macam kan tadi Kak Azhar kata banyak bento-bento yang comel-comel kan. Banyak sebenarnya sekarang ni ibu-ibu yang kreatif, sebab selalu jugalah saya nampak kat Facebook kan orang share gambar kucing lah, panda lah, memang cute lah. So kalau saya pun tak sekreatif tu saya rasa. Okay, lepas tu sediakan air kosong kan, air masak, memang bagus lah sebab kita nak encourage kanak-kanak ni, kita kena didik daripada awal lah. Daripada rumah pun penting juga ya, biasakan minum air kosong ya, kurangkan air manis. Okay, lepas tu berbalik pula kepada cabaran ya, halangan. So tadi banyaklah yang di-share kan, isu daripada guru, lepas tu isu pasal yang harga kan, harga barang, kenaikan harga barang, bahan mentah semua. Lepas tu ibu jugalah ya, dia nak pastikan anak dia makan sihat di sekolah ya, itu semua antara cabaran-cabarannya lah. So kita harap itulah boleh dapat diatasi lah lepas ni, tapi perlukan perbincangan antara multi agency lah. Okay, so kita akan share, okay, kita dah sampai penutup dah ya. Okay, kita akan share link kehadiran okay di ruangan komen Facebook. Okay, so semua penonton okay ada dalam 173 viewers setakat ini. Okay, so boleh klik di link kehadiran untuk isi. Kita akan sediakanlah, kita akan hantar isi jail. Ya, okay, so teruskan bersama kami sebab saya akan tanya pula lah soalan kuis. Kita ada 3 soalan. Kita akan tanya, ada 3 soalan. Okay, lepas tu kita akan pilih pemenang. Okay, lepas tu pemenang tu nanti saya akan umumkan nanti sebelum kita bersurai. Lepas tu pemenang tu nanti boleh PM lah. Ya, boleh PM alamat supaya kita dapat post hadiah. Okay. Lepas tu juga kita akan open, kita buka kalau ada siapa-siapa ada soalan ke nak tanya, tak kisah soalan apa-apa pun, pagi tadi breakfast apa ke kan, boleh je nak beramah mesra dengan ahli panel kita petang ni kan, nama pun sembang santai kan, so tak ada masalah, boleh je tanya apa-apa soalan, so kita akan jawab lah. Okay, so boleh saya teruskan dengan soalan kuis yang pertama lah. Okay, so semua dah bersedia. Okay, so kita pemenang ni kita akan pilih berdasarkan panel kalau nak jawab pun boleh tapi tak dapat hadiah lah. Okay, so untuk pemenang kita akan pilih berdasarkan jawapan yang tepat, okay, cepat. Lepas tu pastikan like dan share video ni lah, live sekarang ni lah ya, Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Okay, siapa yang jawapan betul cepat tapi dia tak like dan share tak dapat hadiah. Tak dipilih sebagai pemenang lah. Okay, so pastikan anda like, share, okay, lepas tu jawab soalan dengan betul dan cepat. Okay, so tanpa membuang masa. So soalan yang pertama. Okay, dengar betul-betul Senaraikan. Senaraikan ni dah 2 kali tadi ada tayangan video ada. Saya buat poster tadi tu pun ada tayangan poster dengan video tadilah. Senaraikan 3 makanan atau minuman yang dilarang dijual di kantin sekolah. 3 je, tak nak minta semua. 3 sahaja makanan atau minuman yang dilarang dijual di kantin sekolah. Okay, jelas dapat semua? Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, senaraikan 3 makanan atau minuman yang dilarang dijual di kantin sekolah. Okay, jangan jawab Kalau jawab tak dapat hadiah. Bagi peluang dekat audience kita seramai 100, lebih kurang 184 viewer. Ya, okay, so boleh cuba jawab. Mana tahu ada rezeki, boleh menang hadiah petang ni. Okay, boleh Okay, seterusnya kita pergi soalan yang kedua Okay, kalau nak ulang, saya tak perlu ulang lah. Nanti kan ramai sangat pula pemenang. Okay, soalan yang kedua. Okay, nyatakan 2 program, saya minta 2 je program yang dijalankan di sekolah bagi membudayakan pemakanan sihat di sekolah. Kalau perasan tadi ada dalam 4 lah yang Cik Rahimi sebut tadi. Lepas tu masa rumusan tadi pun saya ada ulang lagi sekali. Okay, nyatakan 2 program yang dijalankan di sekolah, okay, bagi membudayakan pemakanan sihat di sekolah. Okay, 2 je daripada 4 tadi. Boleh Okay, dan seterusnya soalan yang terakhir. Okay, siapa yang nak jawab tu bolehlah kalau nak salin ke kan, salin dulu soalan, lepas tu jawab dekat ruangan komen Okay, berikan 2 peranan
Banyak tadi kan peranan yang Kak Azhar sebut tadi. Okay. Tapi saya nak 2 je. 2 peranan yang penting lah. Yang utama. Ibu bapa dalam menggalakkan amalan pemakanan sihat di sekolah. Apa yang Puan Azhar ada mention tadi. Rumusan tadi pun saya dah ulang. Okay. So apa peranan? Berikan 2. Lagi sekali saya ulang. Berikan 2 peranan oleh ibu bapa dalam menggalakkan amalan pemakanan sihat di sekolah. Okey, jelas ya? Okey, so dah habis 3 soalan. Boleh try. Okey, boleh try jawab ya. Lepas tu jawab di ruangan komen ya. Jangan lupa like Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang lah. Okey, so nanti saya akan umumkanlah siapakah pemenang bertuah itu okey di akhir sesi nanti. Okay, so nanti pemenang tu boleh PM alamat untuk kita post hadiah. Okay, so seterusnya dah habis soalan quiz. Kita akan open soalan daripada audience. Okay, so saya dah dapat soalan dia. Antara soalan dia, sekejap ya, kita tunggu daripada tim teknikal ya untuk soalan. Soalan pertama. Sekejap ya. Kita ada sedikit masalah. Okay, so sementara tunggu soalan daripada tim teknikal kita. Okay. Okay, so saya dah dapat tadi. Okay, so soalan kepada Encik Rahimi. Soalan kepada Encik Rahimi daripada Puan Chong. Okay, soalannya dia tanya. Okay, macam mana dengan kanak-kanak di prasekolah, pemeriksaan penyediaan makanan kanak-kanak di prasekolah, adakah guru-guru pantau juga ke atau macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di prasekolah ni, dia penyediaan makanan dia di prasekolah tu sendiri. Dia ada pembantu pra. Jadi menu pun sebenarnya memang disediakan oleh pihak kementerian. Memang pemakan bila disediakan oleh pihak kementerian dengan kerjasama KKM tu, memang pemakanan ni memang sentiasa, menu tu sentiasa dipantau lah. Dipantau oleh pihak sekolah. Okay. Memang sentiasa pantau lah. Ya, memang sentiasa pantau. Okay. So saya pun nak tambah jugalah untuk pra ni memang selain cikgu, kalau kami macam cek RMT pun kita akan pantau jugalah, cuma tak ada pelaporan secara rasmi lah. Okay, even dekat taska pun kita ada masuk lah untuk pantau menu taska kerajaan dengan taska swasta lah. Okay, so ada soalan lagi daripada tim teknikal? Okay, kita ada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kita tak boleh lama sebab dah nak pukul 4, lagi 5 minit je. Okay, masa tak mengizinkan. Okay, so soalan kepada Puan Rose. Okay, soalan kepada Puan Rose. So, memandangkan ada isu berkaitan dengan kenaikan harga barang, macam mana Puan Rose dapat kekalkan penyediaan hidangan secara sihat? Untuk mengekalkannya, terpaksalah pengusaha kantin pergi membeli bahan-bahan mentah ni, contoh di banyak tempat-tempat lah. Contoh pembekal ayamnya di sini untuk dapatkan harga yang murah. Jadi kita mencarilah juga mana-mana peluang yang kadang-kadang kalau kita tahu kat sini yang murah, kita akan pergi. Jadi untuk mengekalkan lah harga dan juga makanan-makanan yang sihat dulu dapat dikekalkan. Okey, terima kasih. So saya akan pick soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir untuk saya pilih untuk yang Puan Azhar pula lah ya, sebab kalau so ni yang PM tepi lah kan. So untuk Puan Azhar, untuk Puan Azhar sebagai ibu bapa,
Puan Azhar memang serahkan terus kepada pengusaha kantin untuk makanan anak di sekolah. So saya rasa macam mungkin maksud dia macam memang totally percayalah dekat ke ada pergi buat spot check ke, mungkin maksud dia macam tu kot. Sebab kan Puan Azhar tanya anak kan, hari ni makan apa kat sekolah. So adakah anak tu betul ke dia cakap kan, boleh percaya ke? Sebab budak kan. Okey, kadang-kadang saya membekalkan juga ikut mood dia. Kadang-kadang budak dia minta. Saya tak nak jadi kes tadilah. Saya bekalkan, tiba-tiba saya kalah menang makcik kantin. Saya tak nak kalah makcik kantin, malu mak kan. Jadi tengok dia kata permintaan anak tu. Tapi sebab setakat ni anak saya 2 orang sekolah di SK Karak, tidak pernah lagi berlaku keracunan makanan. Dan kawan saya pun ramai juga di situ. Dia orang kata okey, jadi tak ada masalah bagi saya untuk anak saya beli je di kantin. Dan sebenarnya lebih selamat bekas saya kat rumah. Sebab kalau bawa bekal tertinggal, anak kita ni pelupa, tertinggal. Jadi oleh kerana portion makanan tu cukup untuk anak saya, anak saya kata menu pun sedap, tak ada masalah. Untuk saya 100% bagi dekat pengusaha kantin ataupun makcik kantin. Budak-budak panggil makcik kantin kan, kita pun rapat dengan gelaran makcik kantin. So pada saya tak ada masalah. Okey, terima kasih. So betul sebenarnya masa saya sekolah dulu pun saya rasa kanak-kanak ni pun budak-budak ni pun rapat je dengan makcik kantin kan. Kalau apa-apa waktu rehat macam Kak Azhar cakap lah, dah berlari dah pergi kantin kan. Memang dia orang rapat lah kan, makcik kantin tu pun dah kenal dah. Awak nak makan apa ni? Awak nak makan nasi ayam 2 ketul kan. Makcik tu pun dah kenal dah budak tu kan. So memang tak ada masalah lah kot saya rasa. Okay. So saya nak umumkan terus nama pemenang. Kita dah ada dah 3 orang pemenang kita. Okay. So saya umumkan teruslah pemenang. Okay, so jadinya pemenang yang pertama Puan Nini Mohammed. Facebook Puan Nini Mohammed. Okay, yang kedua Puan Zahira Nazri. Puan Zahira Nazri. Dan yang ketiga Puan Ismi Masita. Puan Ismi Masita. So diharap 3 pemenang bertuah ini boleh PM Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang, alamat dan nombor telefon agar kami boleh post hadiah ke rumah anda. Okey? Boleh saya ulang balik, Puan Nini Mohammed, Puan Zahira Nazri dan Puan Ismi Masita. Terima kasih. Puan, itulah macam mana Cik Rahimi. Tak tahulah kaum lelaki. Mungkin lepas ni Cik Rahimi kena buat live banyak lagi kot. Panggil lagi kaum kerabat datang. Okey, so terima kasih. Okay, so kita dah ada pemenang. So lagi sekali lah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ahli panel kita, Encik Rahimi, Puan Ros, Puan Azhar. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama saya petang ini. Sembang Santai Nutritionist bertopikkan anak makan apa di sekolah. Sebab isu ni sebenarnya amat luas. Banyak lagi yang kita boleh bincangkan sebenarnya. Tapi sebab macam saya katalah masa mencemburui kan, lagi lama-lama nanti orang bosan tak dengar. So cukuplah setakat sejam kami di sini kan petang ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak Okay, so untuk semua link kehadiran akan di-share sehingga pukul 5 petang. So ada lagi sejam lah, siapa yang belum isi boleh isi. Lepas pukul 5 nanti kita akan tutup lah. Okay. So saya rasa tak ada apa-apa dah. So setakat itu sahaja daripada kami pada petang ini. Terima kasih semua yang setia bersama kami sehingga waktu ini. Terima kasih. Jangan lupa like Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang untuk mendapatkan lebih banyaklah info-info berkaitan pemakanan sihat. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.